Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita sambung lagi kelas pengajian Islam, pendidikan Islam kita untuk tahun 4. Kita sambung tajuk, masih lagi tajuk yang kita belajar pada minggu lalu, pada kelas yang lalu, iaitu berkaitan dengan puasa. Okey, jadi minggu lepas ataupun kelas yang lepas kita dah tengok kan apa maksud puasa, bila masuknya waktu puasa, kita bermula puasa, dan puasa ni kita puasa sampai waktu apa, ataupun maksudnya jam berapa kan, bila habisnya puasa, dan syarat-syarat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, kita dah tengok kan pada minggu lepas. Okey, jadi untuk kali ni kita sambung lagi tentang puasa ni, ibadah puasa ni. Baik, kita masuk tentang sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa, perkara-perkara yang sunat yang kita lakukan dalam berpuasa. Apa perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan, yang disunatkan untuk kita buat ataupun lakukan pada bulan puasa ataupun ketika berpuasa. Okey, yang pertama apa dia? Gambar orang tengah makan tu. Gambar orang tengah makan. Dia buat apa? Bersahur. Bersahur, betul, bersahur. Okey, bersahur. Bersahur ni pada waktu bila? Pada waktu pagi, sebelum masuknya waktu subuh lah. Sebelum bermulanya subuh, sebelum terbit fajar. Kan? Okey, dia bersahur. Bersahur di awal pagi tu untuk apa? Untuk sebagai alas perut lah, untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari. Kita disunatkan bersahur dan melewatkan sahur. Maksudnya ada orang yang suka sahur tengah malam, tapi sunatnya kita lewatkan sahur. Maksudnya dah nak hampir dengan waktu subuh tu, baru kita bersahur. Dalam 1 jam ataupun setengah jam sebelum waktu subuh, kita bersahur lah. Bersahur. Dan hati-hati jangan sampai masuk subuh. Kalau tak nanti terbatal puasa kita. Jadi kita disunatkan bersahur. Satu, dan melewatkan sahur tersebut. Ada orang dah malas nak bangun pagi esok, dia sahur, siap-siap sebelum tidur tengah malam. Tu tak dapat sunat melewatkan sahur lah. Kan, tu macam makan malam biasa je. Okey, jadi bersahur tu sunat dan melewatkan sahur tu pun sunat. Baik, seterusnya gambar orang tengah apa tu? Tengah mengaji, baca buku. Okey, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus. Bertadarus ni baca Quran. Baca Quran. Kemudian bersedekah, bagi sedekah, sumbangkan RM1. Dan beriktikaf dekat masjid. Iktikaf ni kita berada di masjid. Dalam beberapa ketika kita niat iktikaf lah. Kita niat iktikaf. Jadi kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ni, ibadah-ibadah sunat ni. Banyak mengaji Quran, banyak bersedekah, banyak bertadarus, kan? Banyak berzikir. Jadi amalan-amalan sunat ni kita perbanyakkan. Sunat kita perbanyakkan. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan ni kita dah tak sibuk nak makan lagi dah. Kan? Lagi pula bulan Ramadan ni adalah bulan pesta ibadah. Setiap amalan yang kita buat tu Allah akan gandakan lipat kali ganda. Jadi pada waktu tu memang kita rebutlah sebanyak mana yang kita boleh buat, boleh tingkatkan amalan kita, kan. Okey, baik, seterusnya gambar yang di bawah ni, dia tengah baca doa nak makan ni. Buat apa tu? Menyegerakan berbuka puasa. Dah masuk waktu berbuka tu, cepat-cepat berbuka. Jangan kita lewat 5 minit, nantilah dulu, tunggulah sekejap, nantilah dulu. Tak boleh. Boleh, tapi tak dapatlah sunat menyegerakan berbuka. Apabila tiba waktu berbuka, kita disunatkan untuk menyegerakan berbuka. Kalau waktu sahur tadi tu, kita disunatkan untuk melewatkan waktu sahur, kan. Melewatkan waktu sahur.
Tapi waktu berbuka kita kena bersegera. Dah azan je, cepat-cepat kita berbuka puasa. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Berdoa. Doa berbuka puasa. Apa dia? Yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kan? Okay. Kemudian berbuka dengan tamar. Tamar ni kurma. Kurma kan. Berbuka dengan buah kurma. Buah kurma ni kalau dekat pasar raya, dekat kedai-kedai banyak jual bulan puasa. Sebab orang tahu orang Islam ni, umat Islam ni, dia akan cari buah kurma pada waktu puasa, pada bulan puasa untuk dibuat berbuka puasa. Kemudian memberikan makanan kepada yang kurang, memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Ni pun satu pahala yang besar juga. Kita memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Kepada jiran kita ke, kepada kawan kita ke, kepada sesiapa sajalah yang kita rasa kita nak bagi. Dan apa yang kita dapat kalau kita bagi makanan kepada orang yang berbuka puasa ni, pahala orang yang berbuka, pahala orang tersebut, pahala puasa orang tersebut pun kita akan dapat. Tu ganjaran untuk orang-orang yang bagi makan kepada orang yang berpuasa. Maksudnya pahala puasa orang tersebut kita pun akan dapat. Tu kelebihannya. Sebab tu bulan puasa ni orang akan berebut-rebut nak buat amal soleh, berebut-rebut nak dapatkan pahala kan. Okey, baik. Tu antara perkara-perkara sunat yang sunat kita lakukan sepanjang bulan puasa ni. Okey, seterusnya kita tengok apa perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Perkara yang boleh membatalkan puasa. Pertamanya, pengsan. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Pengsan. Kita pengsan. Dan mabuk sepanjang hari. Pengsan dalam waktu yang lama. Ataupun mabuk. Mabuk sepanjang hari. Mabuk ni ada banyak. Mabuk ni bukan maksudnya mabuk sebab minum arak je. Mungkin mabuk sebab dia, contoh nak ke Pulau Banggi, naik kapal, naik bot kan. Naik bot, naik feri tu. Dia tak biasa dia kan. Naik feri tu dia mabuk laut. Mabuk lama, dia pening lawyer, muntah-muntah lagi kan. Jadi batal lah puasa dia tu. Gila walaupun sekejap. Gila, sekejap je dia gila. 5 minit, 10 minit. Dia jadi gila, dia hilang akal sekejap. Batal puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah pun batal puasa. Keluar segala apa yang ada di perut ni, batal puasa. Kemudian di bawah lagi, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ni pun tak boleh. Tak kira lah sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemudian memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Maksudnya di badan kita ni, kita ada rongga-rongga ataupun ruang-ruang yang terbuka. Yang terbuka sama ada kita buat apa? Kita makan, minum dan sebagainya. Contohnya, ni hidung kita ni rongga. Mulut kita ni pun rongga juga. Rongga yang terbuka. Jadi contohnya dibagi contoh makan. Kalau kita makan, masukkan sesuatu mulut kita, makan, batal lah puasa kita. Batal lah puasa kita. Makan dah, memang makan dan minum tu membatalkan puasa lah kan. Lagi kita masukkan sesuatu ke dalam rongga, pun membatalkan puasa. Kemudian berjimak pada siang hari. Ini untuk orang dewasa lah. Okey, kemudian murtad. Murtad dia keluar daripada Islam. Murtad terkeluar daripada Islam. Kemudian haid, nifas dan wiladah. Ini untuk orang perempuan yang dewasa lah. Haid ni orang perempuan yang keluar darah haid. Dia datang bulan. Nifas dan wiladah ni untuk orang perempuan dewasa yang bersalin. Okey, jadi ini antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, Ustaz nak tanya satu soalan. Kalau kita terlupa, kita makan pula. Kita terlupa kita puasa, kita dah makan.
makan ayam ke, makan apalah. Kita lupa, ya Allah, aku puasa hari ni. Macam mana? Batal tak puasa kita? Kalau kita terlupa atau tak sengaja, puasa kita tak batal. Yang penting lepas kita ingat tu, kita cepat-cepat bersihkan balik atau berhenti makan. Kalau kita tengah minum, berhenti minum. Berkumur balik, teruskan puasa macam biasa. Nampak? Walaupun kita dah makan satu pinggan dah, kemudian baru teringat, ya Allah, aku puasa hari ni. Rezeki lah tu. Tapi jangan diulang lagi. Nak buat lagi besok. Lepas tu buat cakap, ya Allah, aku puasa hari ni, terlupa lah. Tak boleh lah. Ini yang betul-betul terlupa. Bukan buat-buat lupa. Bukan buat-buat lupa. Okey, baik, seterusnya. Okey, kepentingan berpuasa Ramadan. Kenapa penting sangat untuk kita berpuasa Ramadan ni? Okey, jom kita tengok yang ada bulatan warna hijau tu. Okey. Pentingnya puasa Ramadan dari segi rohani. Yang dalam bulat warna hijau ni dapat mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah lah. Puasa ni memang tak ada tujuan lain, amal ibadah ni untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Khususnya melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dalam beribadat dan sabar dalam menghadapi lapar dan dahaga ni. Kita sabar. Ini rohani kita, dalaman kita. Kita tahan, kita sabar. Kita tahan apa yang kita nak tu, kita terpaksa tahan dulu, kita sabar, kan? Baik. Dari segi jasmani, yang petak warna biru sebelah kiri ni, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Dapat menghindarkan penyakit yang berpunca daripada perut. Ada penyakit-penyakit yang datang daripada perut, kita dapat hindarkan, kita dapat kurangkan, kita dapat elakkan. Sebab apa? Sebab kita berhenti dulu makan. Berhenti dulu makan. Tapi bukan sebab tidak makan tu yang kita nak kata datangnya penyakit. Tidak, bukan macam tu. Tapi penyakit yang kita maksudkan di sini, penyakit yang kita yang datang dengan banyaknya makan. Jadi kita rehat dulu daripada makan, dan dengan sebab itu kita dapat elakkan diri kita daripada terkena penyakit. Nampak? Sebab banyak penyakit hari ni yang datangnya sebenarnya daripada makan dan minum. Kemudian merehatkan organ dalaman badan. Memanglah bila kita dah tak makan, organ dalaman badan kita pun kurang bekerja lah. Bukan tak bekerja, kuranglah bekerja. Tak kerja kuat lah. Dia pun dapat rehat. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang masuk dalam badan. Tak ada benda yang dia nak cernakan. Tak ada benda yang dia nak hadamkan. Jadi dia dapat rehat lah. Rehat badan kita pun akan sihat. Okay. Kemudian yang di bawah warna kuning ni, dari segi masyarakat, apa yang kepentingan berpuasa ni? Mengikis sifat kedekut dan sombong. Mengikis sifat kedekut dan sombong. Jadi kita dapat buat apa? Kita dapat bersedekah. Sedekah duit, RM1. Dan sedekah makanan pun. Macam tadi kan, kalau kita sedekah makanan, apa kita dapat? Kita dapat pahala puasa orang tersebut. Jadi pahala puasa dia tak dapat pahala lah. Dia pun dapat juga pahala puasa. Saat dia berpuasa. Tapi sebab kita bagi makanan pada dia dan dia berbuka puasa dengan makanan kita tu, pahala yang puasa dia tu pun dapat juga dekat kita tanpa kurangkan pahala dia tu. Nampak? Hebatnya Allah nak bagi pada kita. Kemudian mendidik masyarakat agar tidak boros dan tidak membazir. Jadi bulan puasa ni sebenarnya mendidik kita untuk tidak boros, membazir. Kalau dulu waktu ada bazar Ramadan, kita tengok, kita pergi bazar Ramadan kan, macam-macam kita nak beli. Kalau boleh semua nak belilah, sebab semua kita nak makan sebab lapar kan. Tapi bila kita beli tu, beli ini, beli semua yang kita nak tu, sampai dekat rumah, kita makan sikit pun dah kenyang. Akibatnya apa jadi? Banyak makanan yang membazir, yang kita tak makan. Jadi apa yang dapat dari situ? Kita dah buat satu pembaziran. Jadi bulan puasa ni sebenarnya melatih kita untuk tidak menjadi boros lah. Tidak membazir. Sepatutnya begitulah. Bukan kita
menjadikan bulan puasa ni sebagai bulan yang membazir. Jadi kita kena tahan hawa nafsu kita, tahan, sabar. Sabar. Beli apa yang perlu saja, beli apa yang kita nak makan betul-betul saja. Kalau nak makan lagi, esok pula beli. Lusa boleh beli lagi, kan? Sabar. Kemudian menyamai perasaan kasih sayang sesama manusia. Jadi dengan berpuasa ni dapat menyamai perasaan kasih sayang sesama manusia. Macam mana kita nak semaikan perasaan kasih sayang sesama manusia? Dengan kita bersedekah, bagi hidangan, makanan, orang bagi makanan dekat kita, kita bagi makanan dekat orang. Jadi apa lagi? Kita hadir bertarawih, solat tarawih kan, bulan puasa malam-malam sama-sama. Jadi bulan puasa ni bulan dapat kita menyamai perasaan kasih sayang sama kita. Sebab bukan kita saja yang berpuasa, semua orang berpuasa. Semua orang akan rasa benda yang sama. Bukan kita saja yang lapar, orang lain pun lapar. Bukan kita saja yang dahaga, orang lain pun dahaga. Kita datang pergi sekolah, kita tak makan, tak minum. Kawan kita yang Muslim pun tak makan, tak minum juga. Jadi kita sama-sama rasa susah dan senang tu. Nampak? Jadi inilah antara hikmah dan kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saya harap kamu dapat fahamlah apa kepentingan kita berpuasa di bulan Ramadan ni. Okey, jadi sampai di sini dahulu tentang tajuk ibadah berpuasa ni. InsyaAllah kita sambung lagi kelas pada akan datang. Jangan lupa jawab soalan. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.